أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada sebaik-baik tempat di masjid ini, di rumah Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jualah yang akan menempatkan kita juga pada sebaik-baik tempat di akhirat kelak di sisinya, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, pada malam ini insya-Allah kita akan berbicara mengenai satu tajuk, yaitu tentang ibrah, pengajaran dan pelajaran penting yang kita boleh ambil dan kita kutip daripada peristiwa besar perjalanan junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenali sebagai perjalanan Isra dan Mi'raj. Dan berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Isra yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Surah Al-Isra ayat yang pertama. Sebagai muqaddimah dan permulaan, ceramah kita pada malam ini ialah berkaitan dengan surah Al-Isra. Secara umum surah Al-Isra adalah merupakan surah yang ke-17 mengikut tertib susunan surah-surah di dalam Al-Quran. Dan surah ini termasuk di dalam kategori surah Makkiyah, yaitu satu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat yang mulia Jibril alaihi salam di bumi Mekah. Dan surah ini adanya perdebatan, perselisihan di kalangan ulama-ulama tafsir sendiri berkaitan dengan beberapa ayat yang dikatakan termasuk ayat-ayat Madaniyah.
umum surah ini adalah surah Makkiyah, tetapi ada beberapa ayat di dalam surah Al-Isra adalah ayat-ayat Madaniyah. Sebagai contoh, di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, di dalam muqaddimah surah Al-Isra menyebutkan antara ayat-ayat Madaniyah ialah ayat 26, ayat 32, ayat 57, ayat 73 hingga ayat 80 adalah ayat-ayat Madaniyah. Ini berbeza daripada pernyataan Imam Al-Qurtubi, seorang lagi tokoh tafsir yang besar, menerusi tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Antara ayat-ayat Madaniyah pada pandangan Imam Al-Qurtubi ialah ayat 60, ayat 76, ayat 80, dan ada tambahan daripada Muqatil menyebutkan ayat 107 juga adalah ayat-ayat Madaniyah. Surah ini mengandungi 111 ayat. Baik, bila berbicara mengenai surah Al-Isra, selain daripada ayat yang pertama, yang hanya satu-satunya ayat, bukan sahaja di dalam surah ini, bahkan di dalam keseluruhan surah-surah di dalam Al-Quran, ayat inilah satu-satunya yang menceritakan tentang perjalanan Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baki lagi ialah berkaitan dengan perkara-perkara yang lain. Sebagai contoh, antara isi-isi penting di dalam surah Al-Isra ialah yang pertama, Allah menceritakan tentang satu golongan, iaitu golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum diutus dan dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah merujuk kepada golongan Bani Israel suatu ketika dahulu, yang mana mereka pernah beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi yang diutuskan kepada mereka, Musa dan Harun, dan beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, iaitu kitab Taurat. Baki lagi, ini ialah konteks yang beriman. Tetapi kita sedia maklum dan tahu di dalam sejarah perjalanan bangsa Bani Israel ini, bila telah wafat para Nabi dan Rasul yang pernah menuntun dan membimbing mereka, maka berlakulah pelanggaran-pelanggaran, sama ada dari sudut akidah, sudut syariat, sudut etika dan akhlak mereka. Dan inilah yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah ini sebagai bentuk iktibar, sebagai bentuk peringatan, supaya perkara dan benda yang sama tidak dilakukan oleh kita pada hari ini, umat Islam. Dengan kata lain, apa yang pernah berlaku kepada mereka dari sudut pelanggaran-pelanggaran tadi tidak dibuat kali yang kedua oleh kita, umat Islam. Sebab itulah nama lain bagi surah Al-Isra ialah surah Bani Israel. Surah Bani Israel. Dan banyak sebenarnya surah-surah dalam Al-Quran ini mempunyai lebih daripada satu nama. Sebagai contoh, surah sebelumnya, surah An-Nahlu, surah Lebah. Nama lain bagi surah Lebah ialah surah An-Ni'am, iaitu nikmat-nikmat daripada Allah. Surah At-Taubah, nama lain dia ialah surah Al-Bara'ah. Surah Ghafir, nama lain dia surah Al-Mu'min. Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun, sebab ada satu lagi surah dalam Quran, surah Mu'minun. Baik, kerana adanya nama keduanya iaitu surah Bani Israel, maka Allah menceritakan konteks Bani Israel ini di dalam dua plot. Pertama ialah bermula ayat yang kedua selepas ayat Isra sampai ayat ke-8. Ini plot pertama.
Manakala plot yang kedua di penghujung surah, ayat 101 sampai ayat 104. Itulah berkaitan dengan Bani Israel. Manakala konteks intisari kandungan Al-Isra yang kedua ialah berkaitan dengan penjelasan daripada Allah, bagaimanakah Allah menurunkan hujjah kepada hamba-hambanya. Secara umum banyak cara, banyak kaedah Allah menurunkan hujjah kepada hamba-hambanya. Tetapi di dalam surah Al-Isra, Allah menunjukkan dua cara bagaimanakah hujjah diturunkan kepada manusia. Yang pertama ialah menerusi wahyu-wahyu dan firman-firman yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Pertama, konteks wahyu. Yang kedua ialah bentuk mukjizat yang Allah kurniakan dengan seizinnya kepada sebahagian nabi-nabi dan rasul-rasul untuk memperteguhkan kenabian dan kerasulan yang dimiliki oleh mereka. Ini jelas kerana di dalam surah Al-Isra Allah membicarakan 5 ayat berkaitan dengan mukjizat dan 10 ayat berkaitan dengan dalil-dalil tauhid kepada Allah. Dalil dalam bentuk mana? Dalil dalam bentuk yang pertama tadi, dalam bentuk wahyu-wahyu dan nas-nas Al-Quranul Karim. Itu konteks yang kedua. Manakala konteks yang ketiga, di dalam istilah ilmu tafsir, dan ini mungkin amat jarang didengar. Dia ada satu istilah yang disebut amalan 3 serangkai. Amalan 3 serangkai. Amalan 3 serangkai ini terkandung di dalam ayat 23 sampai ayat 39. Ayat 23 sampai ayat 39 ada amalan 3 serangkai. Apa dia? Yang pertama, jangan sesekali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, jangan melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah senantiasa melakukan amal kebaikan. Dalam istilah agama, melakukan amalan-amalan yang soleh. Manakala yang ketiga, jangan sesekali menzalimi. Bukan sahaja zalim terhadap diri sendiri, bahkan jangan sesekali menzalimi kepada insan-insan dan individu-individu yang lain. Inilah disebut amalan 3 serangkai. Jangan syirik, senantiasa buat amal soleh, dan jangan sesekali menzalimi diri dan manusia lain. 23 sampai 39. Antaranya dalam konteks berbuat baik, Allah menyeru kepada manusia supaya sentiasa melakukan kebaikan dan ihsan kepada kedua ibu bapa kita. Sebagai contoh, sekiranya Allah takdirkan dalam hidup kita dikurniakan pasangan kedua ibu bapa yang mungkin pada pandangan masyarakat ibu bapa kita ni adalah ibu bapa yang baik, ataupun mungkin pada pandangan masyarakat ibu bapa kita adalah ibu bapa yang soleh, yang amanah, yang bertanggungjawab, yang pandai menjaga dan mengislahkan anak-anak mereka. Alhamdulillah, seharusnya kita sebagai anak haruslah menyantuni, haruslah menghormati, haruslah melayani kedua ibu bapa kita dalam konteks tadi. Begitulah indahnya syariat dan agama ini mengajarkan benda yang sama sekiranya kita mempunyai kedua ibu bapa yang amat berbeza dalam konteks yang pertama tadi. Bayangkan kalau kedua ibu bapa kita bukan dikenali sebagai ibu bapa yang baik, bukan dikenali sebagai ibu bapa yang soleh, bukan yang jenis amanah, bukan yang bertanggungjawab. Tetapi Islam mengajarkan kepada kedua-dua
ibu bapa ini dari sudut anak mereka ialah tetap menyantuni, tetap memberikan kebaikan, tetap memberikan layanan yang baik kepada kedua-duanya. Ditegaskan oleh Allah cukup jelas, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Janganlah sesekali kamu mengatakan kalau Melayu jangan kata dan sebagainya, apatah lagi membentak, mengherdik mereka. Jadi ucapkanlah kepada kedua-duanya dalam konteks manapun ibu bapa kita qaulan karima, dengan perkataan yang sebaik-baiknya. Ini adalah konteks berbicara yang diajarkan oleh Allah kepada manusia bila berbicara dengan kedua ibu bapa. Dalam surah ni ada dua kaedah cara penyampaian yang berkesan, cara penyampaian yang terbaik bila kita bermuamalah dan berkomunikasi dengan manusia lain. Dia ada pattern-pattern, orang macam ni nak cakap macam mana, orang macam ni nak cakap macam mana. Benda sesimpel tu pun Al-Quran ajar kita. Sebagai contoh, keseluruhan Al-Quran ni ada 6 cara kita bermuamalah, kita berkomunikasi dan kita bercakap dengan manusia lain. Contoh di dalam surah An-Nisa ada 3 cara. Pertama, qaulan ma'rufa. Dalam surah An-Nisa ada qaulan sadida. Dalam surah An-Nisa ada qaulan baligha. Dalam surah Al-Isra ditambah 2 lagi. Konteks ibu bapa qaulan karima. Dan ada satu lagi dengan orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, qaulan maisura. Yang ni yang paling susah ni. Qaulan maisura bermaksud, sebagai contoh mudah, bila kita ni kedatangan pada rumah kita orang miskin, mungkin fakir yang datang meminta bantuan, istilah bahasa kita minta sedekah. Kebiasaannya sekiranya kita tidak mengalami masalah duit, masalah kewangan, masalah harta, kita dengan mudah nak minta sedekah, ambil RM10. Dengan mudah ambil RM20. Dengan mudah ambil RM50. Tapi bayangkan ketika mana berlaku peristiwa macam ni, waktu tu kita juga terdesak, kita juga tak punya duit, kita juga tak punya wang. Bagaimanakah konteks berbicara supaya bicara dan percakapan kita ni tidak menyakitkan hati mereka, dan dalam bicara tu juga nak suruh mereka faham bahawa waktu ni kita pun tak boleh bagi, kita pun terdesak, kita pun tak ada duit. Cuba buat ayat, sebaik-baik ayat. Nak habaq ni dia tak mau bagi terasa, nak suruh juga dia faham kita ni pun tak ada duit masa tu. Senang ke susah? Payah. Biasanya maki hamun minggu lepas mai dah, hari semalam mai dah, ingat aku ada duit hari-hari, jadi ayat lagu lain dah. Payah. Tu qaulan maisura, cara berbicara, konteks tu. Dan dalam surah Taha ada satu lagi, qaulan layyina. Ni ialah jenis orang yang memang buat salah, memang buat dosa besar, kita dalam konteks nak bagi nasihat sehalus-halus bahasa. Perintah ni ialah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun bila diarahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun. Bukan calang-calang tu, nak cakap dengan siapa, nak sembang dengan siapa? Fir'aun pun jenis kasar, jenis bengih, jenis bengkeng. Kita pi buat ayat jenis macam dia, memang bergaduh lah. Sedangkan nak pi dakwah, jadi konteks yang digunakan Allah qaulan layyina. Mudah-mudahan dia dapat peringatan dan pengajaran supaya dia kenal siapa Tuhan dia yang sebenar dan kenal siapa diri dia yang sebenar. Susah juga. Tapi nak habaqnya Allah dah sediakan cara kita berkomunikasi di antara sesama manusia dengan cara yang paling baik. Baik. Seterusnya, berbuat baik kepada ahli keluarga dan kaum kerabat. Tunaikanlah hak-hak mereka, termasuk hak orang fakir, hak orang miskin dan hak-hak ibnu sabil. Ni contoh melakukan kebaikan. Hak bahagian zalim pula banyak. Antaranya ialah jangan mencuri,
Jangan berzina, jangan membunuh jiwa manusia lain, jangan boros, jangan kedekut, jangan menipu dalam urusan transaksi jual beli, dalam sukatan, dalam timbangan. Jangan bercakap sesuatu benda yang kamu tidak ada ilmu, yang kamu tidak ada pengetahuan tentangnya. Jangan buat zalim dari sudut tersebut. Bahkan Allah mengajar dengan cara yang paling baik bila kita nak memberi pada orang lain. Jangan terlampau kedekut, akibatnya kamu akan dicela. Dan jangan terlampau berlebihan, akibatnya kamu akan menyesal. Betul apa yang disebutkan oleh Allah. Kalau kita terlampau kedekut, orang mari habaq tak ada duit, orang mari tak ada pitih, orang mari tak ada apa, maka kita akan dicela dengan macam-macam gelaran dah. Taidun masing pun dia, tangkai jering pun dia, kedekut pahit pun dia. Orang akan cela kalau terlampau kedekut. Kalau terlampau berlebihan, apa saja orang minta bagi semua sampai tak tinggal kat diri, tak tinggal kat isteri, tak tinggal kat anak. Konon-kononnya nak tiru pattern Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kan pernah ketika peristiwa hijrah, Rasulullah pernah bertanyakan kepada Abu Bakar sebelum memulakan perjalanan hijrah, apa yang telah kamu tinggalkan untuk isteri dan anak-anakmu? Sebab dia gunakan seluruh harta dia untuk proses hijrah. Lalu apa jawab Abu Bakar? Aku tinggalkan kepada mereka Allah dan Rasulnya. Kita pun nak tiru pattern tu lah kononnya. Isteri balik mesyuarat, kaum ibu Tupperware ke apa, sofa pun tak ada ni bang, TV kita hak 62 inci pun tak ada, pergi mana semua? Abang sedekah, bagi semua. Abang kan pattern Abu Bakar, semua abang perjuangkan ni. Kalau orang minta, tak payah pattern Abu Bakar tu, bukan level kita. Memadailah. Sebab kita apa? Kita ada tanggungan, kita ada tanggungjawab, kita ada anak, isteri, habis dibagi. Okey, tu serba sedikit. Baik, kembali kepada konteks yang pertama. Tadi baru flowers, orang panggil bunga-bunga. Kita tak start lagi, ni baru nak start. Tak apa, boleh. Malam ni tak ada fix, dia bagi masa saja, insya-Allah. Baik, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Surah ini dimulakan dengan kalimah subhana, iaitu maha suci Allah. Dalam konteks Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang menyucikan dirinya, menyucikan zatnya. Dan ni memahamkan dan memaknakan kepada kita bahawa surah Al-Isra adalah pemula kepada surah-surah musabbihat di dalam Al-Quran. Pernahkah tuan-tuan dan puan-puan mendengar istilah surah-surah musabbihat? Pernah dengar tak? Baik, surah-surah musabbihat dalam Quran ada 7 surah, iaitu mana-mana surah yang dimulai kalimah, perkataan dan lafaz pertamanya adalah konteks penyucian terhadap zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, dimulakan dengan kalimah tasbih. Yang jadi pemula ialah surah Al-Isra, Subhana. Yang kedua, surah Al-Hadid, surah besi, Sabbaha lillah, tasbih. Kemudian surah Al-Hasyr, Sabbaha lillah, tasbih. Kemudian surah As-Saff, Sabbaha lillah, tasbih. Kemudian surah Al-Jumu'ah, pattern lain dia datang, Yusabbihu lillah, tasbih. Surah At-Taghabun, Yusabbihu lillah, tasbih. Dan terakhir surah Al-A'la, Sabbihis ma rabbikal a'la. Jadi ada 4 bentuk: subhana, sabbaha lillah, yusabbihu lillah, sabbihis ma rabbikal a'la. Pengucapan kalimah tasbih ni sebagaimana yang saya sebut ada di dalam
7 surah-surah musabbihat. Baik. Kadang-kadang dia datang dalam bentuk umum, kadang-kadang dia datang dalam bentuk fi'il madhi. Sabbaha lillah fi'il madhi, maksudnya benda yang dah lepas, benda yang dah berlalu. Kalau bahasa Inggeris fi'il madhi kita sebut apa? Past tense. Kadang-kadang dia datang yusabbihu lillah fi'il mudhari. Kalau dalam bahasa Inggeris kita sebut present. Tapi bila disebutkan yusabbihu, dia lebih daripada present. Yang tepatnya apa dia? Present and continuous tense. Senantiasa bertasbih, berterusanlah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isyak ke? Belum lagi? Kita berhenti. هذا السنة وبعث. Baik, kita menyambung kembali. Bila lafaz pertama disebutkan dengan lafaz penyucian terhadap zat Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi apa konteks penyucian untuk dikaitkan dengan ayat yang pertama ini? Ada sebahagian ulama menyebutkan ada dua benda. Pertamanya ialah konteks penyucian Allah Subhanahu wa ta'ala daripada memerlukan wasilah,
daripada memerlukan perantaraan apabila hamba-hambanya yang bernama manusia yang nak meminta daripadanya, yang nak bermohon kepadanya, yang berhajat kepadanya, Allah suci daripada wasilah ataupun perantaraan. Kerana konteks yang paling banyak menentang dan melawan Rasulullah di kota Mekah pada waktu itu ialah golongan yang dikenali sebagai golongan musyrikun, iaitu mereka yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Dari sudut apabila mereka ni berdoa, memohon, meminta ataupun berhajat, mereka telah menjadikan patung-patung berhala, sama ada daripada kayu, sama ada daripada batu dan unsur-unsur yang lain, sebagai penengah, sebagai wasilah di antara mereka dalam bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah bentuk kesyirikan yang telah mereka lakukan, penyimpangan dari sudut akidah terhadap Allah. Kalau di antara kita nak meminta, nak berdoa, nak bermohon direct, terus secara langsung kepada Allah, tanpa adanya perantara, tanpa adanya wasilah patung-patung berhala tadi. Jadi Allah nak sucikan dirinya dan zatnya dalam konteks tersebut. Kalau kita melihat di sini, memang adanya kontra, pertentangan di antara ucapan dan perbuatan mereka sebelum ni. Kerana mereka nak menolak Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul. Mereka seolah-olah tidak mahu Nabi Muhammad ni jadi perantara, jadi penengah di antara mereka dengan Allah. Dan kemuncak penolakan mereka ialah mereka ni nak, kalau Allah nak menyampaikan wahyunya sama ada dalam bentuk perintah, nak memerintahkan kepada mereka apa-apa, ataupun dari sudut larangan, nak menafikan mereka daripada buat benda-benda, mereka tak mau ada Nabi Muhammad sebagai penengah, sebagai penyampai. Dengan kata lain, tak payah Nabi, tak payah Rasul. Mereka nak Allah sendiri secara terus, Allah sendiri secara direct menyampaikan perintah dan setiap larangannya. Dan inilah berlakunya kontra tersebut. Dari sudut bila mereka nak Allah sampaikan, mereka nak secara terus, mereka nak secara direct. Tapi bila mereka berdoa kepada Allah, kenapa perlu ada berhala tadi? Kenapa perlu ada penengah tadi? Kenapa perlu ada wasilah tadi? Kalau nak suruh aku sampaikan pada kamu pun direct, kamu pada aku pun direct lah. Yang kamu duk buat berhala tu pasal apa? Jadi inilah bentuk apa? Pertentangan di antara perbuatan dan perkataan mereka sendiri. Itu dari sudut akidah. Dari sudut amalan dan ibadah, mereka juga banyak melakukan penyimpangan dan inovasi. Inovasi bahasa moden, bahasa terma agama ialah bid'ah. Mereka memang mengamalkan peninggalan amalan-amalan yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim dulu ajar bila buat amalan haji, kalau tawaf pakai kain ihram. Depa kalau tawaf pakai apa? Bertelanjang bulat. Ni siapa yang ajak ni? Tawaf tu betul dah. Pusing tu betul dah. 7 kali pun betul dah. Kalau kata Nabi Ibrahim pusing kot ni, hampa pergi pusing kot ni, tu pun dah salah. Tu pun pusing dah betul dah. Tapi hak tak betulnya, Nabi Ibrahim pakai ihram, kamu bertawaf dalam keadaan telanjang bulat. Siapa hak suruh telanjang ni? Maksudnya idea kamu sendiri. Orang lain tawaf sambil berzikir, sambil berwirid, sambil mengagungkan nama dan sifat Allah. Kamu pula sambil bertepuk tangan dan bersiul-siul. Siapa ajak ni? Tawaf tu baik dah. Hak reka apa? Telanjang. Hak reka sambil tepuk tangan, hak reka sambil bersiul-siul. Mereka pi tambah. Cuba tuan-tuan fikir. Agak-agak sebodoh-bodoh manusia, bahkan kalau katalah segila-gila manusia pun, kalau suruh orang gila tawaf telanjang, agak-agak dia nak tak? Saya rasa segila-gila dia pun, hampa ni nak suruh aku tawaf ni, kurang-kurang pakai seluar tak apa dah. Pasal apa yang jadi sampai tahap macam ni? Macam tak ada otak langsung.
macam tak ada pemikiran langsung. Ni nak buat amal, ni nak buat ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa sampai begitu rendah tahap pemahaman mereka boleh tawaf sambil bertelanjang? Tapi mesti ada sebab kenapa mereka buat demikian. Dia bukan saja nak reka tu tanpa sebab. Agak-agak apa sebab dia? Agak-agak apa sebab dia? Sebab dia mereka menganggap ni adalah amalan, ni adalah ibadah. Nak buat ni kerana siapa? Kerana Allah. Jadi bila kita ni nak buat ibadat, seharusnya kita ni suci daripada sebarang dosa. Kita nak beribadat kepada Allah, kita kena suci daripada sebarang dosa. Jadi bila suci daripada sebarang dosa, kita perlu cari pakaian kita yang mana bila kita pakai pakaian tersebut sebelum ni, kita tak pernah melakukan satu dosa. Cuba cari. Nisbah katalah, kata nak tawaf ni saya pakai baju ni, tapi baju ni biar ketika saya pernah pakai baju ni, satu dosa pun saya tak buat dengan baju ni. Jadi tak mau pakai baju ni sebab nak menghadap Allah, baju ni pernah buat dosa. Tak boleh, kena baju lain. Cuba cari tuan-tuan satu baju yang tuan-tuan pakai tak pernah buat dosa bila pakai baju tu. Pakai baju ni. Inilah hak duk mengendak mengintai janda milah dulu. Tak boleh lah baju ni. Tukar baju t-shirt lain. Hanilah duk mengumpat orang gedegang-gedegang kedai kopi ni. Dosa juga. Tak boleh. Tukar baju lain. Hanilah duk buat dosa Tuhan ada kuasa ni. Cari satu baju. Agak-agak kalaulah nak terapkan implementasi tu dalam masjid ni, agak-agak tuan-tuan pakai baju mana malam ni? Kalau kata ambil sungguh, pakaian tu hak satu dosa pun tak buat. Agak-agak lagu mana depan saya ni? Lebih kurang tadi tak? Lebih kurang tadi ya. Betul lah Ustaz, hak ni lah tak ada hak mana, semua buat dosa. Tu yang kami mari lagu ni tu contoh. Jadi nampak logik dia tu, tapi melampau. Ada logik dia, tapi melampau. Dari sudut amalan penyembelihan, betul Nabi Ibrahim menyarankan penyembelihan, pengorbanan. Tapi niat sembelih kerana Allah. Tapi mereka sembelih kerana patung-patung berhala. Tengok, dah lari dah. Mereka sendiri yang reka, mereka sendiri yang ejah. Bukan salah pada penyembelihan, bukan salah pada haiwan korban. Niat penyembelihan tu mereka kena lipat. Dari sudut akhlak, tuan-tuan tahulah apa yang mereka tak buat. Berjudi, berzina, melacurkan diri, metilik nasib, bunuh anak perempuan hidup-hidup, berperang pada perkara yang remeh-temeh, perkara khurafat, percaya pada perkara sial, percaya kepada roh hantu. Ada sebahagiannya mempercayai malaikat tu anak-anak perempuan Allah, seperti golongan Bani Khuza'ah dan sebagainya. Akhlak atika pun fail. Jadi Rasulullah diutuskan oleh Allah untuk apa? Untuk tukar semua benda ni lah. Hak mana syirik tadi nak suruh semata-mata kerana Allah, bertauhid kepada Allah. Dalam soal ibadat nak perbetulkan kembali sebagaimana yang asal. Hak Nabi Ibrahim buat dulu macam mana, hak sebenar macam mana. Sebab konteks ibadat ni kalau nak jadi sahih kena perlu memenuhi dua kriteria. Ni paling common, paling kurang. Pertama ialah niat ikhlas kepada Allah. Niat ikhlas kepada Allah, bukan selainnya. Yang kedua, memenuhi kriteria tata cara dan pelaksanaan yang betul sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah ibadah itu diklasifikasikan sebagai sahih. Fail keduanya tak sahih. Fail salah satu pun tak sahih. Contoh, semayang ikut Nabi dah, dengan angkat takbirnya, tangan duk mana, cuping telinga duk mana, dakap betul dah, bacaan betul dah, tapi niat lari ke lain. Tadi dah semayang seorang kan, Bismillahirrahmanirrahim, jeling tu awet perempuan cantik duk lalu buk birai masjid tu, Bismillah, jadi syuring terus tiba-tiba, jadi sudih terus tiba-tiba. Jadi syuring, jadi sudih tu sebab apa? Sebab nak suruh, sedap lah kalau buat suami ni bacaan macam ni. Kalau makcik pula kalau buat menantu. Cara betul dah, tapi niat lari dah. Fail.
Ataupun niat betul dah, cara pula tak ikut Nabi. Orang sembahyang subuh 2 rakaat, dia bantai 14. Niat lillahi ta'ala dah, tapi pelaksanaan Nabi buat 2, dia buat 14. Bukan ke bagus, lagi banyak lagi bagus. Sembahyang ni kan lagi banyak rakaat. Bukan masalah lagi banyak. Hak Tuhan nak pulun solat sunat, pilah. Hak ada keterbukaan. Hak ni memang Nabi ajak. Di mana-mana pun sepanjang hayat sampai Nabi wafat 2 je. Tak payahlah nak pulun 14. Tak payahlah nak tambah 12 rakaat lagi. Kalau puasa pun bulan Ramadan, dia pun nak action. Jangan-jarang dah 30 tahun bulan Ramadan. Tahun ni kita tukar lah. Bulan Rejab pula kita puasa sebulan. Bulan Disember pula kita puasa sebulan. Tetap 30 hari dah, 30 hari. Tetap puasa. Tapi cara yang tak betul, bulan yang tak betul pelaksanaan dia, fail. Itu sekurang-kurangnya. Okey, kembali. Konteks penyucian yang kedua ialah Allah nak menyucikan dirinya dan zatnya daripada mengutuskan seorang Nabi yang bersifat penipu, pembohong dan pendusta. Allah nak nafi benda tu pada diri Nabi Muhammad. Sebab bila Nabi ni berdakwah kepada golongan kafir musyrikin Mekah, mereka menuduh dan melabel Nabi macam-macam kan. Pembohong, penipu, pendusta, otak tak berapa betul, dirasuki oleh jin, gilakan harta, gilakan jawatan, macam-macam tuduhan. Ahli sihir, ahli syair, ahli sajak. Tapi itu semua adalah bentuk assassination karakter. Nak membunuh karakter Nabi dan nak membunuh kepercayaan yang sedia ada pada masyarakat pada waktu itu terhadap ketokohan amanahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amat mustahil lah kalau Allah nak mengutuskan Nabi yang bersifat demikian. Cuba tuan fikirlah dengan otak kita manusia yang biasa-biasa ni. Allah nak menyampaikan benda benar, Allah nak menyampaikan benda hak, Allah nak menyampaikan agama yang sungguh-sungguh, Allah nak menyampaikan sesuatu yang terbaik dan sempurna kepada manusia. Logik atau tidak, penyampai itu Allah utuskan daripada kalangan yang berbohong, menipu dan berdusta. Logik ke tak? Aku nak sampaikan pada manusia ni agama aku hak betul, agama aku hak sungguh, agama aku hak. Tapi satu je, Rasul hak Nabi hak aku hantar tu bohong je, tipu je. Logik ke tak? Tak logik. Jadi Allah nak sucikan Nabi dalam konteks tuduhan tersebut. Sebab nanti peristiwa ni adalah suatu peristiwa yang cukup besar, yang akan memakan akal kita untuk berfikir, yang akan menembus dimensi-dimensi yang tak terjangkaukan oleh kita, iaitu peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Baik, Allazi Asra, Tuhan yang bersifat maha suci itulah yang telah memperjalankan. Kalimah Asra ni ialah memperjalankan, dia termasuk dalam konteks timing sekali. Asra tu sekali dengan timing dah. Maksudnya memperjalankan pada waktu malam. Kalimah Asra tu sendiri berjalan pada waktu malam. Satu lagi kalimah Sara, Asra, Sara, dua-dua berjalan pada waktu malam. Cuma ada sebahagian ulama ada sedikit perbezaan. Kalau Asra berjalan di waktu malam, konteks dia di awal malam. Kalau Sara berjalan di waktu malam, konteks dia di akhir malam. Jadi di sini digunakan kalimah Asra. Siapa yang memperjalankan Nabi? Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ditemani melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam dengan tunggangan yang bernama Burraq. Di sini ada poin yang cukup penting, diperjalankan. Perjalanan Isra dan Mi'raj bukanlah dengan keinginan Nabi, bukan dengan kehendak Nabi, bukan dengan kudrat Nabi, bukan dengan kemampuan Nabi,
bukan dengan hasil daya usaha dan upaya Nabi, tetapi keinginan dan kehendak daripada Allah. Allah lah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Bagi orang Islam yang beriman sesungguhnya, ayat ni pun cukup simple untuk memberi panduan. Siapa yang memperjalankan Nabi? Allah, yang kita kenal sebagai Tuhan yang bersifat Maha segala Maha. Bahkan kalau Allah ceritakan lebih lagi dari Isra', lebih lagi dari Mi'raj, yang bawa jalan tu adalah dia, pelik ke tak pelik? Tak pelik langsung lah. Di mana peliknya? Kalaulah kata Nabi berjalan tu lebih pada Isra' lagi, lebih pada Mi'raj lagi, kata kunci dia, siapa perjalankan? Allah, yang kita kenal, yang kita tahu, yang kita faham, Tuhan Maha segala Maha. Tak jadi pelik langsung. Yang jadi peliknya bila tidak ada kepercayaan kepada Allah, bila berlaku penolakan kepada Tuhan yang bernama Allah, dan menganggap perjalanan ini adalah hasil usaha dan kudrat Nabi sendiri, memang akan menolak. Selalunya guru-guru lama yang bersifat tradisional, fundamental, guru-guru pondok, biasanya dia bawa kisah analogi dan kiasan ni. Yang ni biasa tuan-tuan dengar, walaupun saya ulangi sekali lagi. Di satu tempat ada sebuah kolam. Kolam ni dipenuhi dengan beratus-ratus ikan kecil. Ikan kecil, mudahnya ikan laga ke, ikan gapi ke, tak apalah. Dan dipunyai oleh seorang tuan. Jadi satu ketika tuan ni dia pi dekat kolam dia yang di dalamnya ada beratus-ratus ekor ikan tadi. Dia bawa satu botol, dia buka penutup botol. Dia ambil penyauk, dia pilih secara rawak, secara rambang seekor daripada mereka. Ambil seekor saja, letak dalam botol, tutup balik botol, tebuk lubang, buat perjalanan angin masuk, udara masuk. Kemudian tuan ni dia pi ke lapangan terbang, beli tiket, bawa sekali botol ni, bukan tinggal, bawa sekali botol hak isi ikan tadi. Jadi naik kapal terbang, naik flight. Jadi ikan tu ada sekali tak? Ada. Jadi dalam flight tu dia boleh melihat suasana baru yang tak pernah dia lihat dan tergambar di dalam kelompok geng-geng ikan tadi. Dalam tu dia ingat hak jenis manusia ni tuan dia seorang, sebab kawan tu lah hak pergi jenguk dia hari-hari pun, muka tu lah hak bagi makan pun, muka tu lah hak salin air pun. Ingat tak ada dah orang lain. Rupanya bila masuk saja dalam flight, oi, ada lagi hak jenis makhluk macam tuan aku ni. Cuma bezanya tuan aku rambut putih, hak ni rambut hitam, hak tu colour pink, hak tu colour kelabu, hak tu colour purple, hak ni gerbang macam anjing laut, hak ni kepala botak licin, macam-macam lah. Tuan aku sawo matang, hak ni kulit putih, hak ni kulit hitam, hak ni kulit merah-merah, hak ni kulit gebu, hak ni jerawat batu, hak ni pH tak sampai 5.5, tona tak sekata, kulit mengelupas, macam-macam lah. Kita kata sampai saja KLIA, tuan dia bawa pi melawat apa? Menara Berkembar, KLCC, pi Sunway Lagoon, pi Sunway Piramid, pi Petrosain, pi Kampung Baru, pi Zubir Al-Awam, cerah ke ikutlah. Malam tu juga balik. Bila balik, buka balik penutup botol, lepas balik ikan tadi dalam kolam tu. Jadi lepas dalam kolam, dia teruja nak menceritakan pengalaman dia. Alang-alang kan tuan bawa ni, teruja nak cerita. Sebab apa yang dia dapati daripada pengalaman dia tak sama langsung dengan dan lingkungan hak dia duk hadap hari-hari tu. Hampa semua tahu dah hak dalam kolam ni, malam ni aku telah diperjalankan oleh tuan kita. Oh, jalan pergi ke mana? Tuan kita bubuh aku dalam botol ni. Tuan aku yang bawa. Perlu ingat tu, hak bawa siapa? Tuan aku, bukan kudrat aku, bukan keinginan aku. Kalau kudrat aku, lompat saja daripada kolam ni, kepeh, jatuh atas darat tu, tak ada 2 minit KO lah. Kalau kudrat aku. Tapi sebab tuan kita yang bawa, dia buh dalam botol, aku boleh bernyawa, aku boleh bernafas. Naik apa?
Weh, alat dia tu kalau aku cerita pun kamu tak pernah tengok. Besar, dalam tu ada ratus-ratus orang macam tuan kita. Naik benda tu, naik benda tu. Macam-macam color, macam-macam rambut, macam-macam pesen, tinggi, rendah, hitam, putih, semua ada. Oh, ajaib, ajaib, aneh, aneh. Sebab depa pun kenal tuan tu seorang saja, tak pi tu. Lepas tu lagi, sampai tempat dia bawa ada bangunan tinggi berkembar. Di Sunway Piramid ada kepala singa besar, ada taman air yang lagi cantik air kita. Keladak Kelabu Harak, air tu biru cantik, orang duk mandi ramai-ramai. Agak-agak ikan hak baki tu nak percaya tak cerita dia? Nak percaya tak cerita dia? Hang po ni sembang apa ni? Ada otak kalau ni. Ni kalau sembang lagu ni tak ketum mesti gam dan lok ni. Contoh. Merapu tak habis-habis. Tapi ikan tu apa? Aku kena cerita juga. Hang nak cakap merapu ke, ketum ke, gam dan lok ke, aku kena cerita sebab ni adalah hakikat, ni adalah sungguh, ni adalah benar. Tak ada guna aku nak bohong kalau benda tu tak sungguh. Kamu akan tetap tuduh aku macam-macam. Tapi sebab dia betul aku nak cerita. Dan aku pi pun bukan aku sendiri. Siapa yang bawa aku? Tuan kita yang bawa. Tuan kita yang hantar balik. Tu contoh analogi yang selalu tuan-tuan guru kita nak bagi memudahkan kefahaman tentang peristiwa ni. Baik, bi'abdihi, yang telah memperjalankan pada waktu malam akan hambanya. Hambanya di sini merujuk pada siapa ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi frasa abdihi ni kenapa tidak digunakan oleh Allah merujuk kepada level dan kedudukan Muhammad? Tidak disebutkan dalam ayat ni asra bi rasulihi. Tidak juga merujuk asra bi nabiyihi. Level dan kedudukan nabi dan rasul tak disebut. Dan tidak disebut secara langsung nama bagi nabi dan rasul ni. Bukan datang dengan kalimah asra bi Muhammadin, tapi datang dengan kalimah asra bi abdihi, hambanya. Dalam stigma dan skeptik otak kita bila sebut hamba, apa yang terbayang? Sebab kalimah hamba hadut dalam kepala otak kita ni biasa, bila hamba ada tuan, bila hamba ada majikan, bila hamba boleh disuruh dan diperintah sesuka hati, bila hamba boleh diperlakukan oleh tuan dan majikannya ikut suka. Tu konteks pemahaman skeptik hamba bagi kita. Tetapi di sisi Allah, hamba adalah tingkatan yang tertinggi. Sebab untuk memperbandingkan antara Khaliq pencipta dengan makhluk yang dicipta, ma'bud yang disembah, antara kita sebagai abid yang menyembah. Hamba itu adalah tingkatan khusus yang tertinggi di sisi Allah, bukan main-main. Sebab terlalu sulit, susah dan sukar untuk seseorang menjadi hamba Allah. Dengan kata lain, pada zaman kita hari ini, nak cari manusia yang betul-betul dapat memperhambakan dirinya kepada Allah bukan senang. Walaupun dia datang dengan kalimah hamba. Biasanya manusia hari ini jadi hamba kepada apa? 3 benda ni, triple ni. Pertama ialah jadi hamba kepada sesama manusia. Yang kedua, boleh jadi dia jadi hamba kepada iblis dan setan. Dan yang ketiga, boleh jadi dia jadi hamba kepada harta dan hawa nafsu dia. Hak ni lah rata-rata pun. Hamba sesama manusia, hamba iblis setan, hamba kepada harta dan hawa nafsu. Tapi nak jadi hamba yang betul-betul memperhambakan diri kepada Allah dengan penuh ketaatan atas perintahnya, dengan penuh ketaatan meninggalkan segala larangannya, senang ke susah? Susah tuan-tuan, susah. Bila disebut status hamba pada Nabi, mengingatkan level apapun yang dipegang oleh seseorang, dia kekalah sebagai hamba Allah. Atas dunia, dalam kita bermuamalah, kita dibezakan dengan nama, kita dibezakan dengan pangkat dan jawatan,
kita dibezakan dengan gaji bulanan, kita dibezakan dengan status dan gaya hidup. Kita dibezakan dengan nama Ali, Yusuf, Abu Bakar, Ahmad, Intan, Kamariah, Johana dan sebagainya. Apapun nama, hakikatnya kita semua hamba kepada Allah, tak lebih tak kurang. Dari sudut kedudukan dan pangkat, Presiden, Perdana Menteri, Nabi sendiri, Rasul sendiri, toke tu, perusahaan ni, perniagaan tu, orang biasa, penarik beca, pembawa teksi, dibezakan dengan pangkat dan gelaran. Tapi hakikatnya semua hamba Allah, tak lebih tak kurang. Dibezakan dengan gaji dan pendapatan. Hamba apa? Tengok orang lah, 15,000 sebulan. Oh, 15 je. Aku 30. Sikit lagi, aku 50. Hang 50 ke 15 ke tak ada gaji sekalipun, semua hamba Allah, tak lebih tak kurang. Walaupun dibezakan dengan gaya dan status hidup, kita dikenali sebagai fakir sekalipun, kita dikenali golongan miskin sekalipun, orang letak kita B40 tak kisah, orang kita letak T70 tak kisah, ni golongan Beverly Hills punya, ni golongan hartawan punya, ni Damansara Heights punya, hakikatnya kita semua tetap hamba kepada Allah, tak lebih tak kurang. Betapa tinggi nilainya kehambaan itu di sisi Allah. Dan dia juga membawa maksud satu perbezaan yang cukup besar dan ketara sebelum ini. Apa dia? Kerana konteks Isra' dan Mi'raj ini, bentuk penyampaian wahyu Allah kepada Nabi Muhammad berbeza dengan standardized biasa pada Nabi-Nabi dan Rasul sebelum ini. Kali ini Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad walaupun cuma penyampaian anugerah yang bernilai dan berharga dalam bentuk salat. Wahyu ini disampaikan di mana? Di bumi ke di atas sana? Di atas sana. Ni melampaui standardizah biasa wahyu diturunkan pada Nabi dan Rasul. Taurat dulu diturunkan Nabi Musa, atas langit ke di bumi? Di bumi. Zabur pada Nabi Daud di bumi. Injil pada Nabi Isa di bumi. Bahkan Al-Quran hak biasa pun diturunkan sama seperti yang asas tadi, di bumi. Tapi kali ini berbeza, di atas sana. Yang sama mana? Surah selepas surah ni baru Allah cerita hak sama. Surah apa? Kahfi. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Kalimah anzala tu dah memaknakan dia diturunkan kitab. Konteks di bumi, tapi kali ini di atas sana. Okey, ni satu penghormatan terhadap personaliti dan batang tubuh serta ketokohan Nabi Muhammad. Lailan, tadi kita sebut asra tu berjalan malam, timing sekali dah, waktu malam. Kenapa perlu disebut lagi kalimah lailan? Patutnya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan pada waktu malam hambanya yang bernama Muhammad. Habis Tapi tambah lagi lailan. Why? Peneguhan, penguat. Kerana kalau tak datang kalimah lailan, mungkin boleh jadi konteks malam tadi sepenuh malam, sepanjang malam, mengambil masa malam yang panjang. Tapi bila datang lailan, sebenarnya berjalan malam tadi hanya sebahagian malam sahaja. Pi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa malam tu juga, Mi'raj naik, Mi'raj turun, balik pun malam tu juga, sebahagian malam. Okey. Dan sekarang Allah menceritakan konteks makan. Bukan makan ni, dalam bahasa Arab makan ni apa? Tempat. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Haram di bumi Mekah ke destinasi Masjidil Aqsa di bumi Palestin, Baitul Maqdis, Jerusalem, atau nama lama dia Kota Ilya. Baik. Bila Allah cerita begini,
Saya teringat satu pepatah, mungkin pujangga lah, Mak Saleh punya. Dia sebut apa? Reread your favorite book at different stage of your life. The plots never change, but your perspective does. Reread your favorite book. Ulang-ulangi, baca banyak kali, acap kali buku yang menjadi minat, kesukaan dan kegemaran kamu. Nisbah orang putih ikut dia lah buku apa. Tapi kalau kita nisbah kita orang Islam, kitab apa, buku apa yang kita wajib ulang-ulangi bacaan dia? Al-Quran. At different stage of your life. Dalam tingkatan apa pun, stage apa pun seluruh hidup kamu. Contoh, waktu kita kecil pun bacalah Al-Quran dan ulang-ulanginya. Waktu kita bertambah umur remaja pun bacalah Al-Quran dan ulang-ulanginya. Dewasa pun baca dan ulang. Sampai umur kita hari ini pun baca dan ulang. Jangan sesekali pernah jemu untuk baca dan mengulang-ulangi Al-Quran sepanjang hidup kamu. Why? The plots never change. Plot penceritaan, plot kisah dalam mana-mana buku tidak akan pernah berubah. Bahkan dalam Al-Quran pun tidak akan pernah berubah. Tapi apa yang berubah? But your perspective does. Bila kita mengulang-ulang bacaan, perspektif kita akan berubah. Sebab hasil daripada ulangan tu kita sentiasa mendapat ilmu baru, capaian baru, pemikiran baru, pengetahuan baru, informasi baru. Padahal kita baca sebelum ni mungkin ilmu takat ni saja Allah bagi. Baca lain kali ada penambahan ilmu tu. Baca lagi ada lagi. Contoh surah Al-Isra. Tentang Isra ni kalau orang 40 tahun nisbah kata 40 kali lah duk dengar. Tapi adakah kita dapat benda yang sama, benda yang serupa? Mestinya tidak. Walaupun sikit, walaupun banyak. Itu hak kita nak. Pelak tak akan berubah. Cerita sama. Itulah jalan dia. Tapi ilmu tu yang kita nak dari sudut yang berbeza. Contohlah kalau saya ni saja nak tukar plot. Tak ada kerja. Saya nak tukar plot. Plot sebenar Nabi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. 50 tahun dah boring lah plot yang sama. Aku rasa nak tukar malam ni. Nabi daripada Kuala Lumpur ke London. Nabi dari Kuala Lumpur ke Paris. Nabi dari Kuala Lumpur ke Las Vegas. Saja nak tukar, nak seronok-seronok. Plot tu tak akan pernah berubah. Ubah plot tu fail. Ubah plot tu hancur agama. Jadi jangan ubah plot tu. Tempat sama, tunggangan sama, peneman sama, tapi apa yang berbeza? Perspektif, pemahaman dan ilmu baru. Inilah kita nak dari setiap ceramah. Tak kira lah Isra' Mi'raj ke, Maulidur Rasul ke, hijrah ke, tafsiran sekalipun. Jadi bila Allah sebut dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tempat. Tetapi hari ini kita menghubungkan satu lagi benda, iaitu jarak. Berapakah jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Berapa jarak? Okey. Paling common, paling rendah lah maksudnya 1250 km. Ada yang kata tambah 100, 1350. Paling tinggi 1500. Jadi antara 1250 hingga 1500. Kenapa ada perbezaan? Sebabnya orang hak mengira tu manusia macam kita. Biasa punya kelemahan dan kekurangan. Ni ukur cara dia dapat ni. Ni ukur jalan ni dapat hak ni. Tapi kita ambil hak tinggi sekali lah. Tak tahu hak mana betul ni, tapi itulah dapatan. Kita ambil 1500, senang. Jadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa jarak 1500 km. Dan menjadi kebiasaan binatang tunggangan yang popular pada waktu tu untuk perjalanan jauh hanya dua. Satu unta, satu kuda. Dan paling cepat perjalanan yang boleh dilalui dan direntasi untuk jarak ni ialah sebulan. Sebulan satu hala. Kalau pergi balik 2 bulan. Paling lewat sebulan 10 hari. Pergi balik 2 bulan 20 hari. Ambil lah hak cepat.
Sebab kita nak cerita tentang cepat. Kalaulah kudrat biasa Nabi, pi sebulan, balik sebulan, dia tak boleh malam tu juga balik cerita. Kalau kemampuan sebenar Nabi, kudrat sebenar Nabi. Sebab diperjalankan, Nabi naik burraq. Burraq tu kelajuan dia apa? Sekali saja dia langkah sejauh mata memandang. Istilah bahasa kita kalau laju ni, secepat sepantas kilat. Sesuai dengan nama dia, burraq. Barkun dalam bahasa Arab tu kilat. Baik, yang membezakan kenderaan orang pada zaman tersebut dari sudut kecepatan dan lambat dia, konteks perbandingan dengan Rasulullah ialah apa? Binatang yang ditunggangi. Depa lambat, padanglah naik kuda. Depa lambat, padanglah naik unta. Nabi cepat, padanglah naik burraq. Jadi rumusan yang kita dapat, cepat atau lambat bergantung kepada kenderaan yang bawa kita. Contoh, saya bagi dari sudut prediksi masa. Saya bagi masa yang tetap 30 minit. Tapi cara itu berbeza. Contoh, andaikan saya meminta kepada tuan-tuan berjalan kaki selama 30 minit, berapa kilometer yang mampu dicapai? Bukan nak hak betul, agak-agak saja. Jalan kaki masa 30 minit, agak-agak berapa kilo boleh pergi? Sekilo? Okeylah, sekilo, anggap saja. Saya suruh tukar, prediksi masa sama, tetap setengah jam. Okey, sekarang dah habis setengah jam, saya minta tuan-tuan berlari. Tadi jalan, berlari 30 minit. Sebab berlari saya double lah, 2 kilo lah katakan. Kemudian sampai di kilometer yang kedua, saya sudah sediakan sebiji motor EX5. Kunci siap, minyak penuh. Naiklah EX5. Berapa masa? Sama, 30 minit. Meter EX5 paling tinggi berapa? 120. Tuan-tuan pun naik saja atas jalan tu 100, 102, 100, 102, 100, 102. Berapa kilo agak-agak boleh pergi? Berapa? 30. Tak apalah, anggar je kan. 30 kilo. Sampai di kilometer ke-30, saya bagi BMW 7 Series. Kunci, minyak penuh. Tuan-tuan pun naik highway, tak kira lah highway Duk ke highway Kesah ke, 24, 26, 24, 26, 24, 26. 7 Series. Agak-agak 30 minit, berapa boleh pergi? 100 lebih lah kita kata. 120 ke 150. Tengok dah beza dah. Betul-betul sampai depan airport. Saya dah tunggu di pintu airport. Ini tiket free. Sila naik penerbangan anda. Boeing 747-400 yang 2 tingkat tu. Naik pula kapal terbang. Zoom, 30 minit. Agak-agak jauh mana boleh pergi? Tak apalah. 200 ke 300 ke pi lah. Betul-betul singgah di Changi Airport, Singapura. Tukar pula penerbangan. Tadi flight biasa, kali ini naik Concorde. Tiket apa saya support. Naik Concorde, zoom 30 minit. Agak-agak lebih lagi tak daripada Boeing tadi? Lagi lebih. Bila Singapura, lajunya Concorde betul-betul mendarat di Diego Garcia. Mana Diego Garcia? Tempat MS-370 ada hilang tu lah. Situ kan pangkalan tentera USA. Tak apalah, berhentilah di situ. Nak pinjam apa? Nak pinjam jet pejuang terbaru mereka, FA-18 Hornet. Naik pula jet pejuang 18 Hornet mereka 30 minit. Agak-agak dia pi lagi jauh, lagi laju, lagi pantas. Sampailah betul-betul depan pejabat NASA. Saya bagi tiket naik roket macam Syekh Muzaffar nak pergi ke bulan pula. Isra' saja tak jadi, Mi'raj sekali. Bagi roket 30 minit. Berapa boleh pergi? Maksudnya lagi lajulah nak abad. Okey, ni perkiraan otak manusia biasa dan kenderaan yang rata-rata mampu untuk dinaiki oleh sesiapa pun. Baki lagi ada duit yang tak ada duit je. Jadi di sini kita dapat satu benda.
Walaupun prediction masa diberi itu sama. Berapa? Semua 30 minit. Tetapi yang membezakan jarak, yang membezakan kelajuan yang dapat kita capai ialah kenderaan yang bawa kita. Kenderaan yang bawa kita itulah yang membezakan cepat atau lambat capaian yang mampu kita buat daripada kosong sampai beribu-ribu atau mungkin berpuluh-ribu kilometer. Jadi hak Nabi naik ni jalan kaki ke? Tak. Berlari ke? Tak. EFI ke? Tidak. BMW ke? Pun tidak. Concorde pun tidak. Jet pejuang pun tidak. Roket pun tidak. Tapi satu tundang pula dah. Tundangan pun sudah. Dia tak main tu. Tunggangan apa? Tunggangan khusus. Nama dia buraq. Jadi buraq ni lah secepat kilat. Dan saya kira kalaulah peneman bagi Jibril tu unsur dia apa? Cahaya. Jibril tu cahaya. Dan buraq adalah teknologi daripada syurga, dari alam langit, juga daripada unsur cahaya. Cahaya ni tuan-tuan, hak biasalah cahaya biasa ni, hak kita duk hadap ni. Berapakah kelajuan cahaya dalam 1 detik? 1 saat. 1 saat lepas cahaya dia boleh pergi berapa ratus kilo? Berapa tu? Berapa tu? 1 saat 300,000 kilometer. Berkelik lah kita kata. Berkelik tu kalau lepas cahaya 300,000 kilo. Jauh tuan-tuan. 1 saat. Baik. Kalaulah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa cuma 1,500. Kalaulah 1 saat cahaya kita, bukan cahaya buraq ni, kita anggarkan cahaya kita pun, dia akan jadi macam mana? 1 saat tu 300,000. Hak kita nak pi 1,500. Dia akan jadi macam mana? Tong ting tong ting tong ting tong ting ting tong ting. Berapa kali agak pi mari? Nak bagi cukup 300 untuk 1 saat saja kita ambil. Sedangkan kita ni 1,500, 3,000, 4,500, 6,000. Nak cukup 300 tu. Just cuma 1 saat. Lepas tu kalau Nabi kata semalam dia pergi, malam juga balik, pelik ke tak pelik? Tak ada sesuatu pun yang nak pelik. Dah 1 saat pun cahaya biasa dah berulang alik berapa ratus kali. Bumi dengan bulan jarak dia 350,000. Tambah 50 saja. Jadi 1 saat, kalau 2 saat dah 600,000. Maksudnya 1 saat yang kedua kena belah berapa? Kita nak 50 saja. Kena belah 6. 50, 50, 100. 50, 50, 50, 50, 300. Jadi hak saat yang kedua tu kena belah 6 kali. Sebab nak ambil 50 saja. 1 saat 1/6 second yang kedua tu dah sampai ke bulan dah. Cahaya matahari sampai ke bumi setiap hari 8 minit. Maksudnya setiap pagi bila kita menerima cahaya pertama pancaran matahari, sebenarnya cahaya tu dah mula berlepas dari pusat dia 8 minit yang lalu. Jadi dah 1 second 300,000, bayangkan 8 minit. Jauh ke tak jauh? Jauh dia duduk berjalan tu. 8 minit tu kita kita berasa tu cahaya yang mula-mula, tapi sebenarnya dia dah 8 minit lepas lagi dia berjalan. Sebab cahaya ni punya laju. Contohlah, kalau saya suruh tutup semua masjid ni, gelap-gelemat tak? Gelap-gelemat. 1 tekanan suih saja dia nyala jadi macam ni. Sebab laju dia. Dia tak ada sekali tekan suih tu, sini dulu nyala. Duk nyek, nyek. Tu gelap lagi ni. Nyek, nyek. 10 minit baru cerah tengah ni. Jalan lagi. Nyek, nyek. Sejam baru jadi macam ni balik. Lagu tu kalau buka lampu, dah. Tak tu, ram. Ni baru berapa kilo ni? 1 kilo tak sampai ni ruangan kita ni. Maksudnya park tu tak ada kata sini cerah, sini gelap dulu. Sini cerah, sini gelap dulu. Tak ada. Dia overall menyeluruh. Tu kelajuan cahaya. Jadi
Kalau satu saat 300,000, kalau seminit agak-agak, seminit ada berapa saat? 60. 300,000 kali 60 berapa kilo boleh pergi? 3 kita ada 300 kali 6, 3 kali 6 18 juta kilo. 18 juta kilo seminit. Kalau sejam 60 minit. 18 juta kilo kali 60 berapa? Oh, lambat. 80 juta. 80 apa tu? Bukan. 1 bilion 80 juta kilo. 1 bilion 80 juta kilo satu jam. Sehari ada 24. 1 juta 80 juta kilo kali 24 berapa? 25 bilion 920 juta kilo. 25 bilion 920 juta kilo. Kalaulah kata kita dengan kudrat cahaya tadi, Allah bagi, aku nak bagi kamu berjalan hari ni 24 jam satu hari. Okey, mula serum sampai di kilometer 25 bilion 920 kilo. Agak-agak sampai di mana kita? Agak-agak sampai di mana? Tak ada orang ni sini ni. Jauh aku berjalan ni. Tadi orang macam ni ada. Nampak kubah masjid hak tinggal tadi tak? Nampak kubah masjid, nampak planet tu ni. Jauh, tinggal aku seorang dah. Jauhnya boleh pi. Kenapa saya sebut demikian? Sebab perlambangan tu Allah dah sebut. Cari satu surah nama surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij tu jamak. Kalau singular dia Mi'raj dah lah. Kalau satu disebut Mi'raj, kalau jamak Ma'arij. Kan ada dalam Quran surah Al-Ma'arij. Tempat Mi'rajnya para malaikat dan Jibril turun naik. Allah gambarkan macam mana? Ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi. Tempat Mi'rajnya para malaikat warruh, malaikat Jibril kepadanya. Fi yaumin, dalam satu hari di sisi mereka, kana miqdaruhu, qadar dia di sisi kita, khamsina alfasanah, 50,000 tahun. Maksudnya hak depa duk turun naik tu, kalau nisbah depa tu malaikat dengan Jibril tu naik, kontak mereka tu satu hari, kalaulah nisbah kita 50,000 tahun. Jadi kalau kita nak Mi'raj, nak sampai tempat depa sampai dalam satu hari tu, kena ambil masa 50,000 tahun. Agak-agak macam mana? Nak 50,000 tahun macam mana? Kita 50 tahun dah padam. Kita 50 tahun tak ada dah. Kadang-kadang duduk bawah dah. Duduk bawah tanah lah maksud saya. 48 pi, 47 pi, hal lebih tu mujur. Ni angan-angan 50,000 tahun. Tu qadar yang Allah misalkan pada kita. Itulah konteks Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi bila sebut demikian, satu lagi benda penting. Selalu yang dibahaskan, bila seseorang berjalan ataupun bergerak dengan kelajuan yang sama dengan cahaya atau lebih dari cahaya, biasanya apa akan berlaku kepada tubuh badan dia? Kalau kita ni takdir bergerak sama laju dengan kelajuan cahaya, maknanya kalau kita lari ke, kalau kita terbang ke 300,000 km satu saat, ataupun kita power lagi lebih, biasa apa akan jadi pada tubuh? Berkecai, hancur, meletup. Ataupun kalau hidup sekalipun akan berlaku apa? Kecacatan pada rupa bentuk. Tapi Rasulullah pi macam ni, balik pun macam tu jugalah. Ada kerosakan pada tubuh badan Rasulullah? Tak ada. Ada kecacatan? Tak ada. Balik macam tu, pi pun macam tu. Jadi difikirkan oleh peneliti-peneliti dan penganalisis macam mana Rasulullah boleh mengekalkan ketetapan pada tubuh baginda tu dengan kelajuan demikian. Lagu mana?
Kalau nak nisbah pada Jibril, tak apalah dia cahaya. Buraq, tak apalah dia cahaya. Nabi tu, kalau kita lah ni hak nak naik atas sikit lah, tak lepas lagi langit pertama, tu pun kena pakai macam-macam dah. Hak ada cermin depan muka, hak belakang tu ada tonggeh, hak nak berjalan pun payah, macam orang mengandung 9 bulan. Habis hak tu padamlah kita. Hak ni pakai apa? Ada pakai macam tu ke? Tak ada. Jalan lagu tu saja. Jadi apa konteks perlindungan, security yang diberi oleh Jibril pada Nabi, wallahu a'lam. Jadi poin paling besar di sini, ini adalah mukjizat. Bila sebut mukjizat, dia akan terkeluar daripada dimensi saintifik. Saintifik tak boleh nak fikir, saintifik tak boleh nak terobos. Okey, contoh. Kalau kita berbicara mengenai saintifik, apa itu saintifik? Saintifik biasanya secara basic, secara dasar, secara mudah ialah penjelasan tentang fenomena alam. Apa? Kita sebut description of nature. Dan dalam falsafah, sains moden, dalam konteks acuan barat, biasanya sesuatu itu dapat disahkan dari sudut kacamata sains kena memenuhi dua benda, dikatakan ilmiah. Satu, kena ada sudut ratio, apa dia? Masuk akal. Yang kedua, ada penisbahan pada empiris, empirical, mampu ditanggapi oleh panca indera yang 5. Maksudnya setiap ujian, analisa atau observation tu, mata boleh tengok, telinga boleh dengar, tangan boleh pegang, boleh raba, boleh rasa. Tu kena memenuhi dua tu. Tapi bila dia berkait dengan mukjizat, bila dia berkait dengan seni falsafah yang didatangkan oleh Islam, dia kena tambah dua lagi. Hak tu pun ada dah dalam Islam. Kena masuk akal, ratio. Hak biasalah luar konteks mukjizat. Kena ada empirical. Satu lagi, ada khabar sadiq, atau dalam bahasa Inggeris kita sebut true report. Al-Quran dan sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah yang sahih. Sains barat tak pakai Quran, sains barat tak pakai hadis Nabi. Jadi kita percaya kepada khabar sadiq, true reports ni. Orang Islam kena percaya apa yang Allah cerita menerusi ayat Quran, apa yang Nabi cerita menerusi hadis yang sahih. Yang ketiga, biasanya intuisi. Tahu intuisi? Ilham atau kita sebut firasah. Jadi di sinilah yang membezakan, sebab mereka tidak beriman dan percaya kepada khabar sadiq tadi. Jadi mereka selalu nak identikkan dan nisbahkan apa jua yang berlaku sebagai fenomena alam hanya berteraskan dan berdasarkan terbukti ilmiahnya, masuk akal dan mampu ditanggapi oleh panca indera. Jadi bila tengok Isra' Mi'raj, masuk tak pada akal? Kalau kira masuk tak pada akal? Oh, tak masuk. Memang tak masuk. Naik kuda yang diistilahkan di sisi mereka kuda terbang, Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa, itu masih boleh dipertimbangkan. Sebab dalam sebahagian agama pun percaya pada kuda Pegasus, kuda terbang Nabi Sulaiman dan sebagainya. Mungkin boleh terima lagi hak ni. Tapi hak Mi'raj tu, naik ke langit, hak ni payah ni. Naik ke langit tu pun kita kadang-kadang gelak. Bukan gelak hak Nabi naik ke langit tu, gelak kepada sembang kedai kopi hak dalam media sosial tu. Sembang kedai kopi apa? Saya sendiri yang nampak Ayah Pin berada di langit yang ketujuh. Jangan main-main tu. Saya sendiri yang nampak dia di langit ketujuh. Maksudnya macam mana dia boleh lepas sampai langit ketujuh ni? Dah, kita tengok di sini dua sisi. Jangan pandang satu sisi. Satu sisi ialah pemberitahuan siapa di langit ketujuh yang dia nampak, Ayah Pin. Tu dah hebat dah, sebab yang tu jadi idola dan pujaan. Tapi sisi kedua, tuan-tuan nampak dah hebat dia tang mana? Hebat dia bila dia nak tengok Ayah Pin di langit ketujuh, dia sendiri kena berada di langit mana?
Dia takkan. Saya duduk di bumi nampak langit ketujuh tak. Maknanya bila saya nampak ayah pin di langit ketujuh, dia sendiri pun kena berada pada level tu. Maksudnya dia lagi hebat. Ni memang dah kita kata satu tokoh, kita kata. Duduk situ pun padan lah dia nak cerita melangit apa pun, tapi dia nak tengok tu. Tapi kadang-kadang turun juga ke bumi sekali-sekala untuk cari rokok gudang garam. Sebab tak ada kat sana. Tu payahnya. Sembang kedai kopi biasalah. Baik. Jadi kalau kita tengok di sini, memang tak masuklah, tak boleh. Sebab nature of apa kita kata, nature of description of nation memang channel of knowledge dia. Dua benda tadi berbeza dengan kita. Jadi poin di sini ialah dia akan memudahkan kita untuk benda lain. Tuan-tuan perasan tak? Kalaulah umat Islam boleh beriman dan percaya kepada Isra' dan Mi'raj, apa kelebihan yang akan kita dapat? Benda wonderful seperti ini, benda yang amat menakjubkan seperti ini, yang di luar akal kita untuk berfikir dan mampu diterima oleh orang-orang biasa, kalau mampu kita beriman dengan sepenuhnya, lepas ni dia lebih memudahkan. Maksud saya macam ni, dah settle Isra' Mi'raj, percaya atau tidak? Percaya. Beriman atau tidak? Beriman. Kalaulah dalam hadis Nabi kata lepas ni, selepas kamu meninggal dunia, tubuh kamu dah hancur dimakan tanah, dimakan ulat dan cacing, di akhirat besok bila Allah membangkitkan kamu, dia akan memberikan tubuh yang baru pada kamu. Senang tak nak beriman? Walaupun dua-dua tu, tapi bila hak ni pun kita mampu hadam, dah percaya dah kalau Nabi kata tubuh baru, ya, mudah dan senang. Kalau Allah kata aku akan himpunkan kamu bersama dengan umat-umat yang sebelum kamu, tamadun sebelum ni, peradaban sebelum ni, sekali dengan kamu ramai-ramai, senang ke payah? Senang. Kalaulah Allah kata kamu akan menyaksikan rupa bentuk manusia di padang mahsyar, ada yang berjalan sepantas kilat, ada yang berjalan seperti biasa, ada yang berjalan dengan perut-perut mereka, ada yang berjalan dengan wajah dan muka mereka. Rasa pelik ke tak? Tak pelik dah. Tapi kalau hak jenis tak beriman, berjalan dengan perut, payah juga nak percaya ni. Sebab kita rata-rata tengok orang berjalan dengan kaki, paling rendah pun dengan tongkat, dengan kerusi roda, dengan perut ni. Macamlah kita kata satu kampung tu tak pernah tengok ular, satu kampung lagi dah biasa dengan ular. Kawan ni hak duduk kampung hak tak ada ular ni, pi ziarah kampung hak ada ular, dia tengok binatang, peliknya kampung aku tak ada binatang lagu ni, hak jenis jalan gelosor atas tanah guna perut ni. Apa nama di sini? Ni nama dia ular. Tapi orang kampung kami tak panggil ular, dia panggil snake. Nak Inggeris telajak kan. Balik cerita kat orang kampung dia, hak tak pernah tengok ular, agak-agak percaya tak? Hak kita tahu kampung kita lembu, jalan dengan kaki, kambing dengan kaki, kerbau dengan kaki, semua dia cerita hak bahagian kaki. Hang jangan nak berbohong lah. Mana ada binatang, kita manusia pun tak boleh jalan dengan perut, aku tak pernah tengok. Dia akan nafikan. Tapi orang bagi yang pernah menyaksikan, dia boleh percaya. Apatah lagi tu hak baru perut, hak dengan muka. Allah kata akan ada yang berjalan dengan muka. Kita tak boleh nak bayang jalan dengan muka ni lagu mana. Kaki di atas, muka ke bawah, nak berjalan tu, konteks berjalan tu, nak kais lagu mana. Tapi tak boleh bayang pun, kita kena beriman percaya. Kita kena percaya nanti titian sirat akan ada duri-duri pencakuk yang nak sambar dan cangkuk kita. Kita akan diletak syurga dan neraka. Tak pernah tengok pun. Yang kita tahu tentang isi dia. Nabi cerita macam-macam nikmat, Nabi cerita macam-macam azab. Pernah tengok? Tak. Pernah masuk? Tak. Tapi beriman ke tak? Beriman, percaya. Mudah. Tapi kalau sini pun dah start garu kepala dah. Isra' tu okey lagi, ada binatang ni nak naik ni, lagu mana dia nak naik ni, satu tingkat ke satu tingkat, duk garu kepala dah sini, payahlah hak lain pun. Cuba bayang 9.40 baru satu baris ni, lagu mana ni? Ayat ada 3 baris.
Tak apalah, kita slow-slow kan. Okey. Kita ambil konteks Isra' dulu. Isra' ni perjalanan. Kalau kita ada printer, kan kita bila kita nak print tu, dia minta kita nak print tu horizontal ke vertikal kan, melintang ke menegak. Jadi kalau konsep Isra' tu melintang ke menegak? Isra' melintang. Kalau Mi'raj menegak. Dalam istilah printer tu, kalau melintang sebut apa? Horizontal ke vertikal? Melintang. Horizon kan? Melintang horizontal. Kalau Mi'raj vertikal. Bagi bunyi tamil sikit, vertikal. Okey, lam tu kena kuat sikit baru jadi tamil. Okey, sekarang ni kita tengok horizon dan vertikal. Perjalanan falsafah di sebaliknya ialah Rasulullah nak menunjukkan apa pada kita. Isra' adalah perjalanan yang bakal dilalui oleh kita semua sebagai manusia. Dan Mi'raj juga adalah benda yang sama. Perjalanan yang bakal dilalui oleh kita manusia. Jadi sebelum kita ni nak melakukan Isra', ada destinasi dia. Rasulullah sendiri perlambangannya di belah dada Rasulullah buat kali yang kedua. Diisi dengan apa? Iman. Diisi dengan apa lagi? Hikmah. Diisi dengan ilmu. Banyaklah riwayat tu. Tak apalah, ada iman, ada ilmu, ada hikmah. Jadi nak berjalan jauh ni dengan tunggangan yang bernama Burraq. Dan ini difalsafahkan sebagai amalan yang soleh. Hanya amalan soleh lah yang boleh menggerakkan tuan punya badan dengan perjalanan yang pantas, cepat dan laju. Baik, ini adalah negeri tempat kita tinggal. Selama kita tinggal, kita diberi nikmat kehidupan, diberi nikmat yang bermacam-macam oleh Allah. Tapi ingat, satu masa kita akan kembali semula kepada Allah. Dan untuk kembali kepada Allah, sila bawa bersama 3 benda penting. Kena bawa keimanan, kena bawa ilmu, dan kena bawa hikmah. Hikmah ni dalam konteks yang lebih lagi ialah merupa ibadah dan amalan kita. Ada iman, ada ilmu dan ada amalan. Yang terbaik, yang paling soleh, inilah disebut sebagai amalan soleh, difalsafahkan sebagai Burraq untuk perjalanan. Yang berakhir di mana? Masjidil Aqsa. Dan inilah tempat terakhir bagi sesiapa pun sebelum dimi'rajkan. Siapa pun kita, sebagai orang Islam, sebagai yang beriman, lepas pada kita meninggal, kita akan dimandikan, kita akan dikafankan, kita akan disembahyangkan. Dan konteks sembahyang inilah tempat terakhir kita, sama seperti destinasi Masjidil Aqsa. Destinasi terakhir kita adalah masjid. Orang akan bawa mayat yang mandikan kita, yang kafankan kita tadi di sini. Dahulu walaupun mungkin kita tak pernah jadi makmum kepada imam, tapi hari tersebut imam kena duduk belakang kita. Kita jadi makmum pada imam. Masa hidup tak pernah nak main masjid, masa hidup tak pernah nak main berjamaah. Tak ada pun kita sebagai makmum di belakang. Tapi hari ini kita dispesialkan. Kita duduk depan sekali, orang duduk belakang kita. Ini destinasi terakhir. Dan inilah bibit-bibit perpisahan. Jasad kita akan disemadikan di tanah perkuburan, roh kita akan dimi'rajkan. Bacalah hadis-hadis berkaitan dengan hubungan roh yang mi'raj dengan setiap lapisan langit. Ada lapisan-lapisan yang menghalang. Ada bentuk kesombongan, ada bentuk riak, ada bentuk sum'ah. Kalaulah roh kita yang nak mi'raj ni di langit pertama dah feel tentang kesombongan, takabur,
Oh, ada sifat ni, tak boleh lepas. Humbang semula ke bumi. Awal lagi tak lepas. Oh, tak nasib baik, tak sombong. Nasib baik, tak takabur. Lepas langit pertama. Langit kedua, riak. Oh, tak boleh. Humbang balik. Bayangkan setiap lapis tu perlu kita lepas. Dan kalau kita bawa benda tadi, agak-agak lepas tak? Tak lepas. Isu dia bagaimana ayah pin boleh lepas tadi? Jangan main-main. Tu lawak lah. Persoalan dia, Jibril dengan Nabi pun disoal di setiap tingkatan ni. Siapa? Jibril. Siapa bersama kamu? Muhammad. Adakah dia seorang yang diutuskan oleh Allah? Ya, yang diutuskan. Baru buka. Kalau kira ni laluan harian, laluan hari-hari, Jibril duk naik turun, malaikat duk naik turun. Kalau nisbah pada security manusia biasa, kita nak masuk taman kita tu tak payah ni ya. Pada buka, ustaz masuk. Tapi ni tak ada ustaz, tak ada apa, tanya, ketat sungguh, bukan main-main. Dah lepas langit kedua, kena tahan lagi tak? Kena tahan, kena soal. Bayangkan, bukan mudah nak melepisi setiap lapisan. Sebab itulah bila Nabi Mi'raj, langit pertama bertemu dengan siapa? Nabi Adam. Langit kedua, Nabi Ibrahim. Oh, awal Nabi Ibrahim. Dua Nabi di sini. Bukan. Dua-dua ni tak kahwin, tak pernah kahwin. Dan dua-dua ni, satu dibunuh, satu diancam bunuh, tapi diselamatkan oleh Allah. Satu Nabi Isa, satu Nabi Yahya. Maksudnya dalam rangkaian 7 langit ni, lapisan kedua lah, ada 2 Nabi dan 2 Rasul. Dua-dua ni apa hubungan? Dua-dua ni apa hubungan? Nabi Isa dengan Nabi Yahya tu apa hubungan dia? Satu pak sepupu, satu anak sepupu. Pak sepupu tu Nabi Yahya, anak sepupu tu Nabi Isa. Baik, macam ni nak bagi faham dengan mudah dan senang. Surah ketiga dalam Quran ialah surah Ali Imran. Surah Ali Imran menceritakan tentang seorang imam besar Bani Israel. Salah seorang imam besar mereka ialah Imran tu sendiri. Imran ni hidup di bumi Palestin ketika zaman hayat dan kehidupan Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Jadi Imran, Nabi Zakaria hidup sezaman. Ni Nabi dan Rasul, ni imam Bani Israel. Baik. Imran dengan Nabi Zakaria tak ada apa-apa. Cuma isteri Nabi Zakaria, kakak yang sulung, isteri Imran, adik kepada isteri Nabi Zakaria. Adik-beradiknya masing-masing isteri, masing-masing bini ni, adik-beradik. Jadi dalam bahasa kita, Nabi Zakaria dengan Imran hubungan dia kita panggil biras. Nabi Zakaria dengan isteri kakak yang sulung melahirkan Nabi Yahya. Nabi Yahya bapak dia Nabi Zakaria. Manakala Imran dengan isteri dia Hannah melahirkan Maryam. Hannah itulah isteri Imran yang bernazar, kalau aku mengandung ni nak anak lelaki, tapi Allah bagi anak perempuan. Itulah Maryam. Jadi Maryam dengan Nabi Yahya sepupu, sebab mak dia pun adik-beradik. Jadi Maryam melahirkan Isa. Jadi Yahya pak sepupu, Isa anak sepupu. Jelas? Itulah dia punya salasilah dia. Langit ketiga, 40 kali dah Isra Mi'raj ni. 40 kali lah ustaz duk cerita tiap-tiap tahun ni. 40 kali tu nak ingat 7 benda je. Handsome Nabi Yusuf alaihi salam. Langit keempat, Nabi kedua, Nabi Idris. Langit kelima, abang Nabi Musa, Nabi Harun. Langit keenam, adik Nabi Harun. Tukar tadi ya. Kan dia berdua adik. Adik Nabi Harun. Langit keenam, Nabi Musa. Langit ketujuh,
Bapa Bani Israel dan bapa Bani Ismail. Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang mana bila Rasulullah sampai di langit ketujuh tu, dia melihat Nabi Ibrahim sedang bersandar pada tiang Baitul Ma'mur. Apa dia Baitul Ma'mur? Kaabah di langit yang ditawaf oleh sekalian para malaikat. Kedudukan Baitul Ma'mur tu sama kalau turun ke bumi dengan Kaabah di bumi yang ditawaf oleh manusia. Naik ke atas Baitul Ma'mur, Kaabah yang ditawaf oleh para malaikat Allah, yang setiap harinya masuk berjumlah 70,000 malaikat. Bayangkan sejak dia dijadikan, satu hari 70,000, satu hari 70,000, satu hari 70,000. Sampailah lah ni agak-agak berapa bilangan dia? Tak tahulah. Nak cakap banyak sungguh. Lepas tu ke Sidratul Muntaha. Di sinilah saat perpisahan dengan Jibril. Jibril tinggalkan Nabi di situ. Ini kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah Rasulullah diberikan apa? Perintah solat. Yang asalnya berapa rakaat? Berapa? 50. Turun naik jadi 5. Jadi nak tolak 45. Kalau 5 maknanya kena buat turun naik berapa kali? 9 kali turun naik. Tu pun Nabi Musa kata apa? Umat kamu tak mampu lagi. 5 tu tak mampu. Minta lagi dengan Allah supaya dikurangkan. Malu Allah dah lah 9 kali dah pun. Tapi nak habaknya 5 ni mampu ke tak mampu? Memang tak mampu. Asalnya memang kemampuan tu ada, tapi campurlah dengan keimanan yang nipis, dengan malasnya, dengan tak berapa berjenisnya macam-macam perangai tu. Jadi hak 5 ni kadang-kadang buat 2, 3 tak buat, kadang-kadang 5 tak buat. Cuma nak dibayangkan, kalaulah kata hak 5 ni tukar jadi 3 saja waktu, tak buat juga. Kalau tinggal subuh saja, subuh hak 2 rakaat, kita ambil sikit. Aku perintahkan kepada kamu sekalian hanya solat subuh 2 rakaat setiap hari. Ada lagi tak agak-agak tinggal? Tetap akan ada walaupun cuma 2 rakaat. Kalaulah buang satu rakaat saja subuh, 2 tu banyak sangat bagi kamu, 1 rakaat saja. Ada lagi tak tinggal? Tetap ada walau 1 rakaat. Kalau kata peringkah lagi, lepas Allahu Akbar terus Assalamualaikum, Assalamualaikum, seringkah tu, ada lagi tak tinggal? Kalau kata seringkah tu pun tuan-tuan, Allahu Akbar tak baca apa, terus duduk bersimpuh, Assalamualaikum, Assalamualaikum pun tetap ada yang tinggal. Sebab apa? Sebab solat ni dah diperintahkan sebelum ni kepada sebahagian Nabi-Nabi dan Rasul. Dan untuk umat Nabi Musa cuma 2. Nabi Musa dah tengok apa yang berlaku. 2 tu pun umat dia tak mampu. Sebab tu 5 tu suruh naik lagi. Tapi itulah dah Allah perintahkan 5 lah. Kita kena buat lah. Khusyuk ke tak khusyuk, jalankan. Malas ke tak malas, jalankan. Ni nak tunggu apa? Kami tak boleh semayang lagi sebab khusyuk tu tak ada lagi. Jadi tak payah semayang. Lepas tu bila agak-agak nak khusyuk tu, dah semayang pun tak, macam mana nak tahu khusyuk tak khusyuk? Last kali sampai ke mati tak khusyuk-khusyuk. Pakai tak semayang lagu tu. Kalau tanya besok pun pasal apa tak? Sebab kami rasa kami tak khusyuk kalau semayang. Okey. 9.4 ni yang terakhir lah. Bila konteks Mi'raj, bahasa yang mudah, bila Nabi mula Mi'raj, seolah-olah Nabi meninggalkan bumi. Meninggalkan bumi bukan masuk meninggal dunia. Mi'raj kan, Nabi tinggalkan bumi. Nabi tinggalkan di bumi ni para sahabat yang pernah bersama, sahabat yang diimankan oleh Rasulullah, yang susah payah berjuang bersama Rasulullah. Di bumi ni jugalah Rasulullah meninggalkan musuh-musuh yang setiap hari melabel Nabi, lawan Nabi, tentang Nabi, suka duka Nabi, sedih Nabi, gembira Nabi, di bumi yang Rasulullah tinggalkan. Secara adat biasa, dari sudut teropong dan kaca mata Rasulullah, bila Rasulullah mula meninggalkan bumi, pada pandangan bumi makin besar ke makin kecil? Hak dia ditinggalkan tu makin kecil. Ni adalah falsafah, ni adalah perlambangan.
Rasulullah meninggalkan bumi yang menjadi lingkungan persekitaran hidup Nabi sebelum ni. Apa saja yang ada dalam bumi inilah yang menghambat penghidupan Nabi. Nabi berdakwah di sini, suka atau tidak disukai. Nabi hidup di sini, gembira ataupun sedih, suka ataupun duka. Nabi hidup di sini bersama dengan mereka yang masih hidup dan bersama mereka yang pernah meninggalkan Nabi. Orang yang benci Nabi, lawan Nabi, falsafahnya akan menjadi semakin kecil bila Nabi mula mi'raj dan meninggalkan bumi untuk menuju satu berita yang mengembirakan hati Nabi, nak menerima satu hadiah, satu anugerah yang cukup besar, iaitu hubungan di antara Allah dengan hamba-Nya, iaitu ibadat salat. Inilah satu benda yang cukup penting. Allah nak mengembirakan hati Nabi. Bila Allah nak mengembira, dalam menuju kegembiraan tersebut, walaupun dunia hak Nabi tinggal dulu, hak orang benci, hak orang tak suka, hak orang tuduh, hak orang lawan, akan jadi semakin kecil di mata Rasulullah. Hambatan begitu tu hanya sementara. Satu masa hak orang kata tu akan hilang bila kita dah meninggalkan dunia ni. Tak ada dah benda-benda sedih macam ni, tak ada dah benda-benda duka. Allah nak tunjukkan sesuatu yang mengembirakan Nabi. Kita pun kalau letak konteks yang sama, sisi kemanusiaan, kadang-kadang tak mau makan dah bila kita bertemu kejayaan. Kita rasa penat lelah. Anak kita belajar, hari-hari kena hantar pergi sekolah, hari-hari kena keluarkan duit daripada poket, duit makan, hari-hari kena hantar tuition, hari-hari kena hantar kafar, tak cukup malam pergi cikgu tu, cikgu ni nak tambah. Kita rasa semua tu pengorbanan masa, tenaga, rasa penat, rasa lelah. Last kali anak balik bagi tahu dia dapat 18A semua mata pelajaran. Apa yang kita rasa? Tak ada, maksudnya macam tak berbaloi dah hak mana kita tu. Hak kita tak fikir dah, penat aku, hilang dah. Dengan anak sebut 18A, tak ingat dah letih, tak ingat dah habis duit, tak ingat dah tuition, tak ingat dah kafar, tak ingat dah apa. Tu di sisi kemanusiaan, bila dapat sedikit kegembiraan saja Allah bagi, hilang dah habis. Kalau kita nak kata tu dari sudut kejayaan, ni dari sudut kesihatan. Bayangkan isteri kita atau mungkin suami terlantar, doktor kata memang tak ada harapan, tak ada harapan pun duk hidup. Kita habiskan masa pergi mai ziarah setiap hari, bawa makan, kadang-kadang tidur di situ, tinggal anak di rumah, mungkin sampai tempoh 6 bulan. Letih punya, penat punya. Tapi satu khabar gembira, doktor kata hari ni suami puan sembuh sepenuhnya, sihat sepenuhnya. Bayangkan, hilang tak? Tak ada nilai dah tadi. Bukan tak bernilai, tapi macam tak ada apa. Gembiranya hanya satu kesembuhan tadi. Begitulah Nabi. Jadi sebenarnya gambaran ini Rasulullah dah gambarkan dalam satu hadis kan. Perumpamaan pemerintahan Allah, kerajaan Allah, arasy Allah, perbandingan dengan bumi macam apa? Seperti sebentuk cincin yang berada di sebuah padang yang luas. Apa yang sebentuk cincin? Bumi hak kita duduk ni lah. Hak padang luas itulah kerajaan dan pemerintahan Allah. Jadi padang tu umum. Ini bukan hadis, ini bahasa saya sendiri. Nak bagi senang faham, kita buat satu stadium. Satu stadium tu kita ambil cincin kita, letak di tempat bulatan sepak mula tengah padang. Kadang-kadang bulatan sepak mula tu lagi besar daripada cincin kita. Duduk tengah tu sebab kita tu tuan punya stadium, kita duduk di podium utama. Nampak ke tak cincin hak duduk tengah tu? Cincin tu pun tak nampak, kecil sangat. Itulah bandingan besarnya kerajaan Allah dibandingkan dengan bumi hak kita hidup, hak duk bangga-bangga ni. Hak kita duk bangga-bangga ni. Hak kata-kata akulah yang paling bijak. Bumi ni lah. Akulah yang paling terror. Akulah yang paling pandai. Akulah yang paling alim. Akulah yang paling hebat. Pukul orang tu, tendang orang ni, tampak orang ni, machine orang ni, bom orang tu, bazooka orang ni. Nak cakap kita tu hebat. Berebut harta pun di sini, tipu harta anak yatim pun di sini, tindas orang miskin pun di sini. Kita berasa kita lah segala-galanya tuan pada dunia ni. Tapi dalam
Sini saja. Kalaulah diandaikan saya tu tuan kepada stadium tadi, bagaimana saya melihat mereka? Saya duduk atas podium tu, mereka duduk bergaduh tu dalam ni. Saya kira macam ni lah lebih kurang gaya saya. Aku tu lah, ngiling kepala. Hang duk bergaduh, hang rasa hebat tu, aku tengok hang macam ni je. Hang tak kenal ke aku ni, pemilik bukan kata bulatan sepak bola tu. Ni satu stadium ni, ni lah tuan dia, hang kamu tak kenal ni. Hang kamu duk bangga, duk bergaduh dalam tu. Hai, tok dai kita, apalah kamu ni. Aku bagi macam-macam dah kat sini. Duk ambil hak orang juga, duk rebut hak orang juga, duk rampah hak orang juga. Aku bagi sama rata. Duk berasa kamu action, sombong, takabur apa semua. Kita tepuk dahi, apa nak jadilah kamu ni. Tu nisbah. Tapi Rasulullah nak menerima satu yang lebih besar. Jadi bila solat ni, dia penghubung apa? Dia adalah silah antara hamba dengan Tuhan dia. Jadi poin dia, jaga keharmonian, jaga keserasian dan jaga hubungan ini. Kita nak kita selamat, kita nak hidup kita aman, kita nak hidup kita baik, kita nak hidup kita tenang. Jagalah keserasian dan keharmonian antara perintah alam langit dan alam bumi. Selagi tidak ada keserasian antara perintah alam langit dan alam bumi, anda sedang berbohong menyatakan anda tenang dan bahagia. Contoh, perintah alam langit supaya kita bersolat. Kita duduk di bumi tak semayang. Perintah alam langit berpuasa. Kita duduk di bumi tak puasa. Perintah alam langit supaya zakat. Kita lari daripada zakat. Perintah alam langit amar makruf. Kita amar mungkar. Tapi kita mendabik dada. Aku duduk di sini tenangnya. Aku duduk di dunia bahagianya. Bohong. Mulut anda boleh berkata demikian, tapi dapatkah secara hakiki ketenangan dan kebahagiaan kalau anda melanggar dan menentang perintah dari alam langit? Hidup anda di bumi langsung tidak ada keserasian dan keselarian dengan perintah Nuh. Jangan harap anda akan tenang dan bahagia. Saya analogikan dan umpamakan seperti kita beli laptop baru ataupun komputer baru. Ni ialah basic. Komputer baru tu apa? Diri kita lah. Tapi dalam ni, untuk jadi selaras dengan perintah alam atas, dia ada manual yang kita panggil Al-Quran. Kamu ikut panduan Al-Quran, cara yang betul, tenang, bahagia, selamat. Kamu larikan diri kamu dari ikut Quran dan Sunnah, kamu larikan diri kamu ikut perintah Allah, kamu tak akan dapat ketenangan dan kebahagiaan. Apa dia Al-Quran itu? Kalau bentuk laptop, kalau bentuk komputer, itu adalah softwarenya yang asli. Sebab nak menggerakkan benda ni kena ada software yang nama dia Microsoft tu lah, nisbah tu. Tapi Microsoft tu orang buat, komputer pun orang buat. Cuma kita bagi analogi ni nak suruh senang faham. Jadi software tu kena yang asli, kena yang tulen. Quran kena yang asli, kena yang tulen. Bermaksud ajarannya yang asli, bukan penafsirannya yang salah. Kadang-kadang kita pakai Quran yang sama. Jadi nak bagi bahagia, Quran yang sama ni penafsirannya mesti betul, pemahamannya mesti sahih. Tapi kalau Quran yang sama, penafsirannya salah, pemahamannya menyeleweng, tak jadi juga. Jadi kita andaikan Microsoft hak betul ialah pemahaman yang sebenar, penafsiran yang sebenar, maka baiklah kita. Kalau Microsoft juga tapi beli tepi jalan harga RM5, kita panggil apa? Pirate. Nampak macam asli tapi penafsiran yang salah, penafsiran yang menyeleweng. Last kali pakai hak RM5, tekan butang A, keluar apa? Aku tekan A pasal apa? Keluar W kat sini. Tak jadi. Tekan B, keluar E. Bukan Microsoft dah kan ni. Tekan Z, keluar G. Tak boleh jadi ni. Tapi sebab nisbah ni benda manusia, hak asli pun ada kelemahan, kekurangan. Tapi kalau standard hak asli, tekan A keluar apa? Keluar A, tekan B keluar B. Sebab dia ikut operating dia. Main game, gambar terang, gambar jelas, gambar tak tersekat-sekat, tak ada lagging. Mainlah game apa pun, Free Fire ke, Mobile Legend ke, apa lagi, best
Genshin ke, apa impact satu lagi tu, tak kira lah. Tiba-tiba hak pirate, dia jadi apa? Dia jadi crack, istilah dia, berbalam. Kadang-kadang lori nampak macam kereta, elok-elok orang nampak macam beruk. Contoh, dia jadi tak sama dah. Pasal apa dia jadi lagu tu? Sebab bukan yang asli, bukan yang original. Begitulah juga dengan kita. Selagi tak selaraskan apa yang jadi konun, panduan, manual di atas, yang kita jadi tak bahagia hari ini sebab kita menjadi Tuhan baru sebagai ganti. Yang saya istilahkan Tuhan baru ialah kita melahirkan ideologi untuk menyekat yang asli tadi. Nak sekat Quran tu, kita melahirkan sekularisme, otak kita sendiri. Last kali okey, sampai ada yang tak puas hati. Tak boleh pergi ni. Ada yang tak kena ni, tak puas hati. Dia keluar pula liberalisme lagi bagus. Boleh 2-3 hari, tak aku tak puas hatilah cara pemikiran dalam pluralisme. Tak puas hati. Komunisme, tak puas hati. Game perempuan, feminisme, apoism. Last kali semua tak puas hati. Nak puas hati macam mana? Sebab panduan tu daripada pemikiran kamu. Seolah-olah gambaran kamu nak jadi Tuhan baru, pengganti kepada software yang sebenar, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tak akan ada kepuasan, sebab dia tak menjamin keperluan bagi fitrah manusia yang sebenar. Sebab Tuhan yang buat kita, Allah yang buat kita, dialah yang tahu yang terbaik untuk fitrah kita, dan Quran menurunkan yang terbaik untuk fitrah kita. Tolak hak ni, hak nak pakai otak sendiri, tak akan ada ketenangan, kebahagiaan, maupun kedamaian sekalipun. Yang ada hanyalah perpecahan pada ideologi tadi dan permusuhan yang tak pernah berkehabisan. Jadi nak aman, nak tenang, nak damai, kembali pada sumber yang asli dan selaraskan kehendak Allah dengan kehidupan dan amalan kita di bumi. Tu je. Selagi kita duk abaikan benda tu, nafikan benda tu, carilah, tuan-tuan tak akan jumpa. Inilah sebaik-baik jalan keselamatan yang sebenar. 10 minit letih saya ni. Sebenarnya ada cerita pasal Masjidil Aqsa ni, tapi sebab 2 jam dah ni letih. Nanti panggil sekali lagi. Kena panggil sebab kita nak sambung lagi. Ayat pun tak habis lagi ni. Ayat baru baris yang kedua tengah, 3 baris sajalah berseluruh. Tapi nak abadnya 2 jam dah ni. Saya pun penat, tolong juga fahami saya. Dan kebetulan ni adalah malam terakhir dah untuk edisi di Kuala Lumpur. InsyaAllah esok saya nak kembali. Tak balik kampung lagi ni. Orang lain cuti dah lama balik kampung. Esok saya baru nak balik kampung di Pasir Mas, Kelantan. Sebab ramai tanya dari sudut penggunaan bahasa, bukan orang Kelantan kan. Dia slang utara. Sebab saya bekerja sebagai guru di Pulau Pinang dah hampir 18 tahun. Asal memang Kelantan, Pasir Mas, tapi 18 tahun bekerja di Bayang Lepas, di pulau betul lah. Itulah sebab macam ni asalnya. Kalau saya guna slang Kelantan, bahasa Kelantan, orang sana tak boleh faham. Betul. Kalau kita guna bahasa Kelantan, orang Penang tak boleh faham. Jadi kita kena tukar slang Penang. Tapi bila saya balik Kelantan guna slang Penang, orang Kelantan boleh faham. Nunjuk Kelantan lagi maju sudah faham. Itulah lebih kurang. Jadi saya berhenti di sini. Maaf kalau ada kekurangan, kelemahan dan sedikit kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد